Semua pihak diminta agar tidak cuba meniupkan api perkauman atau memainkan sentimen agama semata. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para pensyarah dan juga rakan-rakan sekalian. Tujuan pada hari ini kami merakam video ini adalah untuk membentangkan tugasan ketiga bagi kursus hubungan etnik MPU 3122 yang merupakan tugasan pembentangan kumpulan. Ahli kumpulan untuk pembentangan tugasan ketiga ini adalah saya sendiri, Utaya Tarani anak perempuan Parati, Gita anak perempuan Periasami dan juga Bridget anak Leo dari kelas PS3 T3 1. Tanpa melengahkan masa, kami akan meneruskan dengan pembentangan kami pada hari ini. Tajuk pembentangan. Tajuk pembentangan bagi tugasan ketiga ini adalah berbunyi sebegini. Kepentingan unsur-unsur tradisi perlembagaan dalam menghadapi cabaran hubungan etnik di negara ini dari aspek politik, sosial dan juga ekonomi. Sebelum kita berbincang lebih dalam, saya ingin menerangkan sedikit tentang perlembagaan, iaitu konsep perlembagaan. Perlembagaan ini adalah satu sumber undang-undang tertinggi di Malaysia yang menyelaraskan pemerintahan dalam negara. Dan dalam perlembagaan terdapat unsur-unsur yang penting yang dibahagikan kepada dua, iaitu unsur moden dan juga unsur tradisi. Apa itu unsur moden? Unsur moden adalah unsur-unsur yang baru yang diserap masuk daripada zaman pemerintahan British. Bermaksud unsur-unsur ini adalah terpengaruh daripada zaman pemerintahan British selepas zaman pemerintahan British dan unsur-unsur tersebut adalah sangat baru. Seperti contohnya, sistem parlimen kini di Malaysia, kewarganegaraan dan sebagainya. Seterusnya adalah unsur tradisi. Unsur tradisi ini adalah unsur-unsur yang lama yang wujud sebelum zaman pemerintahan British yang tetap dikekalkan sehingga perlembagaan Malaysia kini. Dan ia lebih bergantung kepada konsep agama dan nilai-nilai asal lain seperti adat dan bahasa. Seperti mana kita tahu, di Malaysia ini antara perkara yang paling penting adalah agama, adat, bahasa yang berbeza. Dan sebagai contohnya, unsur tradisi adalah institusi beraja, bahasa Melayu, agama Islam dan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Saya akan meneruskan pembentangan kepada unsur-unsur tradisi. Unsur-unsur tradisi merupakan unsur yang telah lama wujud sebelum zaman pemerintahan British dan sehingga saat kini masih tetap dikekalkan. Terdapat 5 komponen utama dalam unsur-unsur tradisi. Yang pertama adalah bahasa kebangsaan, yang kedua agama kepercayaan, yang ketiga pemerintahan beraja, yang keempat kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera, Sabah dan Sarawak, dan yang terakhir adalah kedudukan kaum lain. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan dengan lebih mendalam mengenai unsur-unsur tradisi yang termaktub dalam perlembagaan Malaysia. Yang pertama adalah bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai lingua franca. Lingua franca membawa maksud bahasa perantara. Baiklah, mengapa bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingua franca? Mengapa bukan bahasa Cina, bahasa Tamil ataupun bahasa lain? Rasionalnya adalah kerana bahasa Melayu merupakan bahasa yang amat mudah dipelajari berbanding bahasa lain, dan sebab itulah bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca sejak berabad-abad dahulu sehingga kini. Dan bahasa Melayu sebagai lingua franca bertujuan untuk menghindari daripada wujudnya jurang komunikasi antara kaum lain dengan kaum yang lain. Baiklah, unsur tradisi yang kedua adalah agama persekutuan. Agama Islam sebagai agama persekutuan ataupun agama rasmi di Malaysia. Namun begitu, termaktub dalam perlembagaan Malaysia, agama lain turut bebas diamalkan oleh penganut bagi agama lain. Baiklah, unsur tradisi yang seterusnya adalah pemerintahan beraja. Institusi raja telah membentuk satu sistem
pemerintahan yang kukuh dalam sejarah tamadun manusia. Sistem pemerintahan beraja dipercayai dapat meningkatkan taat setia rakyat kepada raja, dan ketaatan rakyat kepada raja dipercayai dapat mendorong semangat perpaduan dalam kalangan rakyat dan dalam kalangan masyarakat serta mewujudkan persefahaman antara kaum-kaum di Malaysia. Unsur tradisi yang seterusnya ialah kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera Sabah dan Sarawak. Unsur ini ditekankan dalam Perkara 153 dalam Perlembagaan Persekutuan, di mana mereka diberi hak-hak istimewa seperti diberi jawatan dalam perkhidmatan awam, beasiswa pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas yang lain. Unsur tradisi yang seterusnya ialah kedudukan kaum lain. Menurut unsur tradisi ini, setiap warga negara di Malaysia mempunyai hak yang sama menurut undang-undang. Setiap kaum diberi kebebasan untuk bercakap, berhimpun dan juga menubuhkan persatuan tanpa menjejaskan keselamatan dan keamanan negara. Selain itu, setiap warga negara juga berhak untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing tanpa sebarang larangan. Terima kasih saudari kita. Sekarang kita akan teruskan pembentangan kepada cabaran hubungan etnik. Di sini kami akan menyentuh 3 aspek, iaitu politik, ekonomi dan juga sosial. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cabaran hubungan etnik dalam aspek politik. Yang pertama adalah setiap kaum diwakili oleh parti politik masing-masing. Tidak kira kaum Cina, India ataupun Melayu, semua pasti ada parti politik yang mereka sanjungi sendiri, disebabkan mereka percaya sekiranya mereka sokong parti politik yang ini mengikut kaum mereka, pemimpin bagi parti politik ini dapat memberi mereka suatu bentuk keuntungan yang pemimpin lain tidak mungkin dapat beri kerana mereka daripada kaum yang sama. Seterusnya adalah setiap kaum ingin mempertahankan kepentingan kaum masing-masing. Di sini dapat dilihat terdapat beberapa golongan kaum di Malaysia yang masih bersifat pentingkan diri sendiri dan mempunyai sifat perkauman yang sangat tinggi sehingga mereka tidak mengendahkan kepentingan kaum lain. Mereka ingat mereka sahaja yang betul, tetapi sebenarnya kadang-kadang mereka tidak betul, dan ini menyebabkan sifat ego terlalu tinggi dalam diri mereka sehingga menyebabkan mereka tidak sifat berperi kemanusiaan terhadap kaum yang lain. Baiklah, seterusnya adalah tiada kesepakatan dan kesefahaman antara kaum disebabkan oleh perbezaan pendapat dan pandangan, tiada kesepakatan dan kesefahaman. Cabaran hubungan etnik dalam aspek politik yang terakhir yang ingin saya terangkan di sini adalah sukar menerima pendapat daripada pemimpin bagi kaum lain. Disebabkan mereka tidak begitu membuka minda, bukan semua tapi terdapat segelintir masyarakat di Malaysia yang masih sukar untuk membuka minda untuk menerima pendapat daripada kaum lain disebabkan hanya perbezaan kepercayaan ataupun pegangan. Ini menyebabkan mereka tidak dapat menerima pendapat daripada orang lain, termasuklah pemimpin kaum lain. Ini sedikit sebanyak akan menyebabkan negara Malaysia sukar untuk maju kerana sukar untuk membuka minda ke dunia yang lebih luas. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Untuk menghindarkan daripada sifat perkauman yang semakin tinggi dalam diri masyarakat di Malaysia, unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia masih tetap diamalkan sehingga kini. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kepentingan unsur tradisi untuk mencegah segala jenis cabaran dalam aspek politik di Malaysia. Baiklah, yang pertama adalah pemerintahan beraja. Institusi beraja diterima sebagai simbol perpaduan. Hal ini kerana ketaatan rakyat kepada raja akan mendorong kepada sifat perpaduan dan persefahaman dalam kalangan masyarakat.
Tambahan pula, Raja juga akan masih bertanggungjawab untuk menentukan sistem pemerintahan di negara Malaysia untuk mengelakkan berlakunya ketidakadilan dalam sistem politik. Seterusnya adalah kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera Sabah dan Sarawak serta kepentingan kaum-kaum lain. Segala kepentingan itu termasuklah seperti beasiswa, bantuan-bantuan lain, keistimewaan pelajaran, latihan, kemudahan-kemudahan khas dan sebagainya. Yang di-Pertuan Agong juga tidak dibenarkan untuk mewujudkan jawatan awam yang dipegang oleh seseorang itu. Kepentingan unsur tradisi yang ketiga adalah agama kepercayaan. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk menganut agama masing-masing. Walaupun telah ditetapkan agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia, namun setiap masyarakat di Malaysia berhak ataupun bebas untuk menganuti agama yang mereka anuti sekarang. Tambahan pula, saya percaya setiap agama mengajar umatnya untuk menghormati, menyayangi ataupun menghargai kaum-kaum lain, dan melalui pegangan agama yang utuh ini, seseorang akan lebih menghormati dan menghargai orang lain. Dan di sini tidak akan muncul sebarang isu-isu perkauman yang menyebabkan ketidakfahaman antara satu sama lain. Baiklah, seterusnya adalah cabaran hubungan etnik di negara ini dari aspek sosial. Cabaran dari aspek sosial ini terdapat banyak kini yang memberi impak yang sangat membimbangkan antara dalam kalangan rakyat Malaysia. Salah satunya adalah pemisahan fizikal. Pemisahan fizikal ini berlaku akibat dasar pecah Perintah British, dan perbezaan bidang ekonomi antara kaum-kaum ini menyebabkan kaum terpisah dan berada di lokasi yang berbeza-beza. Ini menyebabkan pengetahuan budaya antara kaum berada pada tahap yang sangat rendah. Sebagai contohnya, kaum Melayu bertempat di kawasan kampung, kaum Cina berada di kawasan bandar, dan kaum India pula bertempat di kawasan ladang estate. Ini menyebabkan interaksi antara kaum tiada dan mungkin menyebabkan berlaku perselisihan faham antara kaum, pergaduhan dan sebagainya, dan ini juga menyebabkan tiada perpaduan antara kaum. Dan ini adalah salah satu cabaran sosial. Keduanya adalah sistem pendidikan yang berasingan. Isu ini ataupun cabaran ini masih ada sehingga kini. Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda. Seperti contohnya, pelajar Melayu dihantar ke sekolah kebangsaan dan juga pelajar-pelajar bukan Islam ataupun bukan Bumiputera dihantar ke sekolah-sekolah vernakular mengikut bahasa ibunda sendiri. Ini menyebabkan interaksi antara etnik sendiri saja, yang bermaksud pelajar Melayu akan berinteraksi dengan pelajar Melayu saja menggunakan bahasa ibunda sendiri, dan juga di sekolah kebangsaan Tamil dan juga sekolah kebangsaan Cina, mereka akan interaksi antara etnik sendiri sahaja. Dan contohnya wujud sekolah mengikut kaum masing-masing seperti saya telah terangkan tadi. Terdapat sekolah kebangsaan untuk pelajar Melayu, sekolah jenis kebangsaan Tamil untuk pelajar-pelajar India, dan juga sekolah jenis kebangsaan Cina untuk sekolah pelajar-pelajar Cina. Dan ini menampakkan semangat perkauman lebih menebal dalam kalangan etnik yang tidak bagus dan yang akan membimbangkan. Cabaran sosial yang ketiga adalah polarisasi dalam kalangan pelajar. Keterasingan di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah serta di IPT menyukarkan proses perhubungan etnik di Malaysia. Ramai pelajar di sekolah maupun di universiti telah lupa semangat kekitaan. Ini berlaku kerana ramai pelajar biasakan diri dengan interaksi antara etnik sendiri sahaja.
yang menyebabkan mereka lupa semangat kegitaan. Ketiadaan pergaulan mesra antara pelajar ini yang menyebabkan tiada persefahaman antara mereka. Dan cabaran keempat adalah kontrak sosial. Kontrak sosial menjadi asas pembinaan masyarakat Malaysia, sering dipertikaikan sehingga pada hari ini seperti mana kita semua tahu. Satu bentuk perjanjian atau permuafakatan yang telah dipersetujui oleh setiap kaum ketika mencapai kemerdekaan. Kepentingannya adalah untuk menjamin hak istimewa orang-orang Melayu serta memelihara kepentingan kaum-kaum lain. Dan ini adalah antara cabaran hubungan etnik dari aspek sosial di negara kita. Dan mari kita berbincang tentang kepentingan unsur tradisi dalam menghadapi cabaran hubungan etnik dari aspek sosial ini. Unsur-unsur tradisi perlembagaan memainkan peranan yang sangat penting dalam menghadapi cabaran sosial yang telah kita bincang sebentar tadi. Pertama sekali, kepentingan yang pertama adalah bahasa Melayu menjadi lingua franca di alam Melayu. Ini membentuk interaksi yang kerap antara pelbagai kaum yang mendorong kepada perpaduan. Seperti mana telah saya terangkan tadi, pelajar-pelajar di sekolah rendah, sekolah menengah dan juga IPT sering berinteraksi sesama etnik sendiri sahaja yang menyebabkan tiada perpaduan antara kaum dan juga persefahaman. Apabila bahasa Melayu ini menjadi lingua franca di alam Melayu yang mana bahasa Melayu menggunakan sebagai bahasa komunikasi antara kaum sesama kaum lain, ini akan menyebabkan mereka berinteraksi dengan lebih lama dan menyebabkan persefahaman antara kaum berlaku dan juga meningkatkan semangat perpaduan antara kaum. Yang kedua adalah kebebasan beragama oleh semua kaum, meningkatkan pengetahuan dan persefahaman tentang agama lain. Bagaimana apabila di IPT dan juga tempat-tempat lain diberi kebebasan beragama oleh semua kaum, akan meningkatkan pengetahuan daripada pemerhatian dan juga berinteraksi sesama kaum dengan memahami budaya dan adat istiadat kaum-kaum lain, dan ini akan menyebabkan kesejahteraan rakyat, perpaduan kaum meningkat dan sebagainya. Kepentingan yang ketiga adalah kontrak sosial dapat dipertahankan bagi menjamin kesejahteraan negara. Unsur-unsur tradisi ini membantu dalam menjaga kontrak sosial daripada isu-isu pertikaian terhadap sesuatu kaum dalam kalangan rakyat, dan ini akan menjamin kesejahteraan negara dan menghalang daripada berlaku pergaduhan, perselisihan faham yang menjejaskan kesejahteraan negara. Seterusnya adalah kepentingan yang keempat, iaitu membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memberi jaminan kepada golongan minoriti. Golongan minoriti ini adalah seperti golongan kaum India, kaum Cina dan etnik-etnik lain yang berada di seluruh Malaysia. Dalam konteks ini, kepentingan golongan minoriti ini sering terjaga dan unsur tradisi ini dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan juga memberi jaminan kepada golongan minoriti ini. Antara cabaran hubungan etnik di Malaysia dari segi ekonomi ialah dominasi sektor ekonomi. Dasar pecah perintah yang dilakukan oleh pihak British telah memisahkan kaum mengikut pekerjaan dan tempat tinggal yang berbeza, iaitu kaum Melayu di kawasan kampung dengan aktiviti pertanian, kaum Cina dengan aktiviti perlombongan biji timah dan kaum India dengan penanaman getah. Hal ini telah menyebabkan golongan Melayu dan India terpinggir dari menikmati hasil kekayaan yang didapati daripada perlombongan. Perkara ini mencetuskan jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi dan ketidakseimbangan pendapatan dalam rakyat Malaysia serta menyebabkan ketidakpuashatian dalam kalangan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia mula mementingkan diri sendiri di mana tiap-tiap etnik berusaha untuk mendapatkan hak dan keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi yang wujud.
Cabaran yang seterusnya dari segi ekonomi ialah perbezaan pekerjaan di mana dasar pecah perintah yang diadakan menghalang interaksi antara rakyat Malaysia. Ini menyebabkan semangat perkauman terus menebal serta perpaduan rakyat terjejas. Terdapat beberapa kepentingan unsur-unsur tradisi perlembagaan dalam menghadapi cabaran hubungan etnik di Malaysia dari segi ekonomi. Kepentingan unsur tradisi yang pertama ialah dapat mengekalkan kestabilan ekonomi di negara Malaysia. Mengikut kepada unsur tradisi perlembagaan, setiap rakyat di Malaysia mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka ingini. Ini merupakan satu perkara yang adil dan saksama bagi mereka dan secara tidak langsung perpaduan antara rakyat Malaysia dapat dieratkan dan perkara ini dapat mengekalkan kestabilan ekonomi di negara Malaysia. Seterusnya, kepentingan yang kedua ialah rakyat dapat mengamalkan ekonomi yang halal tanpa amalan riba. Menurut kepada unsur tradisi perlembagaan, apabila setiap rakyat Malaysia mempunyai pekerjaan masing-masing, rakyat Malaysia tidak akan terlibat dalam perkara-perkara yang negatif untuk mendapatkan keuntungan seperti berjudi dan sebagainya. Dengan ini, masyarakat tidak akan mengamalkan amalan riba untuk mendapatkan keuntungan. Kepentingan yang ketiga adalah menurut kepada unsur tradisi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak, di mana orang Melayu akan mendapat peluang yang mencukupi untuk menceburi pelbagai bidang pekerjaan dan juga pendidikan. Yang terakhir, kepentingan yang terakhir ialah dari segi unsur tradisi bahasa Melayu sebagai lingua franca, di mana masyarakat Malaysia mempunyai peluang yang banyak untuk menceburi pelbagai bidang dengan menggunakan bahasa Melayu. Mereka tidak memerlukan untuk mempelajari bahasa lain hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Kesimpulannya, Perlembagaan Malaysia adalah tiang negara dan setiap rakyat perlu memahami dengan mendalam tentang unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan supaya dapat mewujudkan perpaduan dan kedamaian. Seterusnya, Perlembagaan Malaysia melambangkan negara kita sebagai negara yang aman dan makmur. Ini merupakan rujukan yang kami gunakan untuk menghasilkan video pembentangan kami. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.